Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam kejayaan. Warga Twitter profesional Malaysia, anda apa khabar? Sekarang ni kita perasan musim hujan, banyak yang malam-malam duduk atas katil relax-relax, santai. Tapi malam ni kita nak bakar kita punya semangat sikit. Self-confident, gifted atau limited, malam ni saya bukan dengan speaker fantastik bahasa Inggeris tau. Bukan speaker fantastik akademik. Tapi beliau ni guru mengaji, guys. Guru mengaji share tentang self-confident. Dapat inspirasi, dapat ilham daripada ilham. So insyaAllah macam biasa tuan-puan, saya jemput tuan-puan untuk kongsikan perkongsian kita malam ni. Biasa bersama dengan saya Muhammad Isra bin Idris. Dan nak panggil Coach Isra, okey je, tak ada masalah. Tak lain tak bukan, bersama dengan saya malam ni Ustazah Nurul Izan Fazim, atau lebih mesra dipanggil Gujan. Assalamualaikum Gujan, apa khabar? Orang kata kekangan ketika mana cuaca yang sebi memahami Alright, okay. Testing mic 1, 2, 3. Adakah line saya tak berapa okey ataupun line Ustazah Izan yang tak berapa okey? So insyaAllah ada technical problem sikit. Okay, Assalamualaikum. So macam biasa tuan-puan, untuk share perkongsian kita malam ni. Testing mic, Gujan. Tempat Gujan hujan ke? Okay, dah. Dah berhenti hujan, tapi saya pun tak pasti kenapa berlaku begini. Hujan dah makan hujan? Biasalah. Coach sihat? Alhamdulillah. Malam ni gementar dan rasa seronok pula. Biasa Gujan share tajuk mengaji. Bila share tajuk tentang lain sikit ni, saya rasa macam menarik tajuk malam ni. Tuan-tuan, kalau yang dah join, jemput anda join live malam ni daripada mana. Biasa Gujan, dia tengah komen tau. Bila tengah fantasi online booster ni. Biasa, Assalamualaikum. Ya, seronok dengan coach berkongsi. Tapi malam ni, beliau bersama dengan saya berkongsi. So, saya rasa macam best ni. So Gujan, mungkin untuk mukadimah, untuk awal ni, mungkin Gujan nak share sikit. Gujan, you punya cerita inspirasi memberi kesan pada orang yang membacanya. Mungkin antara intipati lah yang Gujan nak sampaikan, nak kongsikan kepada audiens yang membaca cerita inspirasi Gujan. Silakan Gujan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada Coach Isra yang banyak membimbing saya. Juga barisan coach yang lain di belakang tabir, di rumah masing-masing. Dan juga sahabat-sahabat Haruman Jannah yang sentiasa menyokong saya selama ini dalam tim fantastik semuanya. Dan terutama kedua ibu bapa saya yang tiada nama saya dalam setiap, tidak akan ada melainkan nama anak-anaknya pastinya di dalam tadahan doa ibu bapa. Semua ibu bapa adalah sebegitu kan? Doakan anak-anaknya dapat lakukan apa yang terbaik dalam kehidupan masing-masing. Alhamdulillah, saya berada di bawah bumbung rumah bersama ibu bapa saya. Alhamdulillah pada malam ini. Alhamdulillah. Aku nak cari confidence tu sampai minta cuti. So it's not easy. It's not easy nak self-confidence tu dah lama. FOB kan lah, saya FOB dah bulan berapa tak tahu. Dan Alhamdulillah dapat lagi malam ni tentang kisah inspirasi Sang Gujan yang saya kongsikan di wall personal Facebook saya adalah bukan rekaan, bukan dongeng, bukan cerita orang lain, tetapi seorang saya yang mana melalui kehidupan sebagai seorang yang ada jiwa nak mengajar, jiwa suka pendidikan, berkongsi dan juga semua. Dulu tak ada lagi berkongsi, tak ada lagi dulu. Oh, okey.
suka mengajar je. Suka kalau belajar dan mengajar. Yelah sebenarnya berkongsi lah tu sebenarnya kan. Betul. Tapi itulah bila belajar tu something yang best kan is nak jadi cikgu macam ni lah. Bila tengok orang tukang sapu sampah macam best, nak jadi orang tukang sapu sampah. Tengok ni best yang biasa-biasa je. Jaga kaunter macam pakai suit dia macam best je. Nak jadi kita dulu cita-cita tak ada sangat lah apa. Tetapi dalam ke kita punya cita-cita yang pelbagai tu pastinya nak menjadi guru tu sentiasa ada. Top list. Cita-cita lain tu kabur. Kan? Alright. Faham. Menarik. So, terima kasih tuan-puan yang join. Hujan bagi teaser sikit. Walau banyak cita-cita, walau banyak tarikan di sekeliling tu, tapi semangat membara nak mendidik beliau tu macam asyik membara lah. Macam tak boleh lah, nak kena berkongsi juga. Biasa tuan-puan kalau tengok Hujan dia share dekat masjid sini, surau sini. Tapi malam ni bila berkongsi dekat rumah pada dia lagi seronok. Sebab syurga dia ada dekat dalam tu. Menarik ya tuan-puan. Okey, so Hujan, untuk malam ni tentang keyakinan diri. Walaupun benda ni nampak klise, tapi kita sebagai pendidik pun, sebagai guru kan, kadang kita berhadapan dengan pelajar kita pun, kadang kita perlukan keyakinan diri juga. So kalau pengalaman Hujan sendiri, macam mana Hujan membina nak kena yakin, nak kena berani. Sedangkan kita ni takut ni, nervous ni. Silakan Hujan. Okey, itulah bismillahirrahmanirrahim. Cakap pasal apabila menjadi seorang tak kiralah guru ataupun tutor ataupun seorang yang nak share kepada seorang kawan. Sebab saya melalui zaman pendidikan yang bukan mudah. Kerana to tell the truth, dulu saya kurang saya dibesarkan di luar negara. Bila balik ke Malaysia, sekolah di Malaysia yang fully bahasa Kedah, dia jadi membuatkan saya susah nak faham. Jadi saya sentiasa perlukan sahabat yang mengajar saya. Guru dalam kelas tu bagi saya tak cukup. Sebab saya perlukan macam personal friend yang memang tutor lah. Yelah, tutor lah. Apa ni semuanya saya kena tanya dengan kawan. Oleh kerana tu membuatkan orang yang mengajar saya tu yang saya nampak. Tak semua orang yang pandai dalam pelajaran tersebut pandai mengajar orang. Dia mungkin dapat dalam satu pelajaran tersebut lah sekian-sekian ke apa kan. Tapi untuk nak menerangkan kepada orang, kadang-kadang orang yang biasa-biasa dia yang boleh membuatkan kita faham lebih. Mana tak tentu mestinya orang yang excellent in that subject mampu nak menerangkan kepada orang lain pembelajaran tersebut. Jadi itu yang saya nampak ketika masa saya kecil lah. Lama kelamaan saya yalah dalam kesukaran tersebut sampailah satu tahap saya belajar di Mesir. Pun berlaku satu keadaan di Malaysia saya banyak belajar tentang dakwah. Pengajian saya adalah dakwah. Dan dakwah tu pelajarannya lebih kepada bahasa Melayu. Pergi kat Mesir, saya ambil bidang baru, itu qiraat. Mostly in Arabic yang memang ialah nama penduduk kat luar Mesir kan. Kitab apa semua mana ada terjemahan, kita terjemah sendiri. Dengan dia punya pelajaran tu pun memang susah. Jadi saya memerlukan kepada tutor. Tutor yang memang sahabat saya, tetapi saya jadikan dia sebagai tutor. Jadi nak bagi tahu bahawa confidence seseorang kawan ataupun guru ataupun tutor memang perlu. Sebab apa? Bila kita tak confident, diri sendiri tak confident, orang yang kita nak ajar tu ilmu dia menderai macam tersekat-sekat, macam tak sampai maksud yang nak disampaikan tu. Itulah. Jadi perlu self confidence dalam menyampaikan sesuatu. Dapat kawan yang boleh dengar, yang boleh faham kita, boleh tutoring kita, dia memudahkanlah proses kita nak faham sesuatu tu. So thank you tuan-puan, malam ni sama dengan Hujan, self confident tu gifted ke limited. Kita baru nak intro tuan-puan, Hujan dah nampakkan proses orang nak memberi, nak yakin,
Ni masing-masing lah lalui proses dia. Kita ada daripada Siti Rozia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome tuan-puan. Salam sejahtera. Apa khabar? Terima kasih yang join. Terima kasih juga yang bagi komen, like dan share. So tuan-puan, sebelum kita memulakan sharing, jemput yang belum share untuk sharekan perkongsian ni. So manfaat bukan hanya kita je yang dapat, kita dapat sebarkan lagi manfaat dengan sahabat-sahabat kenalan yang lain. Okay, Bujan nak tekan sikit part. Ada tak pengalaman yang Bujan rasa macam tak boleh nak lupa lah. Tapi kesan pengalaman tu menjadikan Bujan lagi tabah, Bujan lagi yakin walaupun ombak tsunami datang. Silakan Bujan. Okey, pengalaman adalah ketika mana saya ingin masuk ke Darul Quran kerana memang sebelum tu saya di sekolah tahfiz tetapi tak habis 30 juzuk Al-Quran. Jadi saya orang kata apa, redahlah dari satu sekolah ke satu sekolah, memula sekolah tahfiz sahaja, tak ada akademik. Lepas tu pergi masuk sekolah menengah, sekolah menengah yang ada tahfiz dan ada akademik. Masa tu umur saya 14 tahun tetapi saya terpaksa satu kelas dengan umur 13 tahun. Jadi satu keadaan yang semua orang lebih muda daripada kita, kita seorang je tua. Tua setahun. Dia jadi macam janggal. Tu dah bermula dah keadaan yang tu. Tu satu pasal. Lepas tu sampailah tikanan 3 dalam keadaan saya berharap saya dapat khatam dengan segera pun tak dapat juga. Masa tu dah 15 juzuk. Saya berhenti kerana saya nak fokuskan tentang SPM lah di luar. Saya pergi sekolah menengah biasa. Di sekolah menengah biasa situ yang sangat membuatkan saya rasa lost. Sebab apa? Saya dah biasa sekolah semua perempuan je kan. Tiba-tiba sekolah lelaki perempuan semua tak ada confident langsung nak bercakap ke, nak menjawab soalan ke apa, semua tak ada. Pula tu kakak atas saya adalah adalah pelajar cemerlang di sekolah tersebut. Jadi orang anggap saya ni sama cemerlang dengan kakak. Sedangkan tekanan makin tinggi ya kan. Sebenarnya tak pun. Tapi bila orang pandang kakak kita tu hebat, dia ingat adik pun hebat juga. Ya Rabbi, benda menjadi satu cabaran yang sangat besar. Betul. Sebab cikgu suruh saya masuk kelas sains, cikgu suruh semua ada disuruh, sedangkan saya baru nak adapt dengan sekolah baru, dengan suasana baru, dengan keadaan orang menganggap perkara yang unexpected lah saya kan. And then satu tahap akhirnya alhamdulillah saya dapat menyudahkan saya punya SPM di sekolah tersebut. Alhamdulillah pun dapat pelajar terbaik sekolah tu, alhamdulillah. Dan ketika itu saya diuji dengan cita-cita saya nak masuk Darul Quran tu. Semasa tu akademik kita dah okey, tetapi saya memikirkan Darul Quran tu saya nak lagi ke tidak. Ketika itulah akhirnya alhamdulillah dengan istikharah dan sebagainya saya dilorongkan ke Darul Quran dengan keadaan pergi Darul Quran rupanya kena ambil qiraat. The only choice adalah qiraat dengan dakwah. Dua ni. Qiraat dengan dakwah. Qiraat ni ke benda ni? Apa nak datang ke hafal Quran je? Ni qiraat ni apa je? Tapi alhamdulillah I'm the first batch yang ditawarkan iaitu dakwah. Kalau tak nak qiraat ada dakwah. Dakwah pula dia punya study more in Malay dan tapi satu cabaran juga sebab kena buat program. Kena more buat program luar lah. Sebab nama pun dakwah kan. Betul. Nak berhadapan dengan orang luar pula. Ya, saya terpaksa terima sesuatu perkara yang kalau bukan kita punya potential pun kita kena juga terima sebab untuk belajar. Contoh, kita pernah berpengalaman program ni kita jadi setiausaha. Program sekian kita jadi bendahari. Program sekian kita jadi programmer. Program sekian kita jadi pengarah. Semua tu kita kena lalui sebab dah nama pun belajar dakwah kan. Akhirnya satu ketika saya diminta untuk menjadi nama macam moderator kepada satu forum yang sangat agak besar lah di Darul Quran tu. Jemput orang luar, jemput orang penting, jemput orang yang memang about fashion pula tu.
yang kata pengalaman yang worst tu berlaku ketika adik-adik junior ni menganggap orang yang belajar dakwah ni insya-Allah lah tak ada masalah lah nak host something, tetapi ketika itu saya lupa untuk membuat mukadimah memperkenalkan tetamu yang akan berkongsi pada hari tersebut. Terus masuk ke topik, sedangkan kalau ikutkan dia punya protokol, dia punya sebenarnya adalah itu yang penting. Oleh kerana terlalu takut, buat namanya walaupun dia pengalaman macam mana pun, belajar dakwah pernah jadi itu, ini bagai semua. Tetapi ketika mana gabrah gelabah menyendiri, kesilapan besar itu berlaku ketika mana event yang besar. Dan this is my first time ceritakan perkara ni. Okay. It's a big mistake lah for me lah. Dan benda tu memang nampak sangat ketara lah. Wallahualam. Right, menarik. Tuan, ni satu orang kata rahsia baru Hujan kongsi khas untuk anda malam ni. Teacher Syira ada terinspirasi dengan hujan. Thank you very much. Coach Muhammad Noor ada. Ustazah Wahida pun ada. Terima kasih banyak tuan-puan. Terima kasih yang komen, share. Hujan bila dah berlaku tu, apa yang Hujan buat? Nak tahu ke cerita dia? Saya fobia. Seriously. Okay. Saya tak nak berhadapan dengan orang ramai. Saya tak nak program-program. It makes a very big kesan yang besar terhadap saya punya hidup. Sampaikan itulah kalau orang jemput ke apa, tak nak takut lagi. Sebab once kita gelabah, kalau kita tak dapat nak counter kita punya control kita punya gelabah tu, kita di luar kawalan, apa-apa yang berlaku di luar kawalan. Patutlah orang tengok saya lain macam je, tapi saya jadi macam tak tahu je rupanya aku ada lupa sesuatu perkara yang sangat penting kan. Jadi itulah sebenarnya Ilham ada, boleh Ilham nak join terus. Silakan. Untuk bawa salah seorang model model fantastik, iaitu salah seorang pelajar fantastik yang bernama Ilham Najiha, yang mana saya lihat beliau bukan sebagai seorang pelajar, tetapi saya nampak dia sebagai seorang pelajar yang berwatak tutor. Dan saya pun pernah lalui satu sesi praktis dengan beliau kerana nak cungkil apa yang membuatkan pelajar ini sangat yang kata grow lah dalam self confidence dalam usianya baru berusia 10 tahun. Dan kalau dapat nak join secara live ini, saya ceritakan apa yang saya cungkil daripada pengalaman dia. Alright, menarik. So Ustazah Bujan nak nampakkan walaupun adik Ilham tak dapat bersama dengan kita, so cerita dia kita nak kongsi malam ni. Walaupun kita pendidik Gujan, tapi bila tengok Ilham ni rasa macam terinspirasi betul. Ilham, Ustazah Gujan, 3 benda yang Ustazah tahu, kenal tentang Ilham. Silakan Ustazah. Apa yang Ustazah tahu pasal Ilham? Yang pertama dia. Ilham ni baru berusia 10 tahun. Tinggal di Terengganu. Tinggal di Terengganu. Dan Ilham ni suka belajar. Tak kira apa-apa bidang akademik ataupun agama. Dan dia bila dia belajar sesuatu, dia bukan belajar untuk faham sahaja, tetapi dia nak belajar sampai dia tahu untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi yang itu yang saya nampak. Sebab tu yang tadi masa intro tadi saya cakap, semua yang excellent in satu-satu perkara, dia mampu nak mengajar orang lain, menyampaikan kepada orang lain. Tapi Ilham ni dan kita pun, kita nak jadi macam tu pun ketika mana kita dah dewasa ni. Betul. Tetapi Ilham ni baru umur 10 tahun kot. Saya 10 tahun main panjat pokok. Ilham dengan keadaan dia suka nak bertanya apakah tools untuk nak live, apa konten di konten ni okey ke tidak. Jadi bagi pendapat Ustazah, saya okey tak kalau saya sharing tentang sekian-sekian, sampai kita ni rasa macam mula kita jadi ragu-ragu betul Ilham ni. Betul. Tetapi bila kita tengok dia punya live tu, confident, semangat dia, high confidence, dia membuatkan kita, ya Allah,
dia nak share tentang apa pun, insya-Allah dia mampu nak lakukannya. Hanya dia nak kena betul-betul fahami apa yang dia nak kongsikan. Betul, semestinya. Confidence So tu tak ada Ilham pun masalah. ada, Ilham komen. So tuan-puan, mari kita dengar macam mana self confident ni satu gifted ataupun limited kisah inspirasi yang Gujan akan kongsikan kepada pelajar beliau, pelajar kita juga pelajar fantastik. Waalaikumsalam Cikgu Biha. Cikgu Biha kata Assalamualaikum Ustazah Izan dan Coach Isa. Allahu moga Ilham sekeluarga baik-baik saja. Jom kita doakan yang baik-baik untuk Ilham dan semua warga kita profesional. Dekat Gujan, mungkin nak highlight sikit tentang proses yang dilalui. Silakan. Okey, ini proses yang dilalui ini sebenarnya antara yang saya terinspirasi dengan Ilham lagi. Pasal saya ni korang boleh baca kat wall. boleh. Bolehlah saya selit-selit lagi. Tapi nak katanya tentang Ilham ni adalah apa tadi tu? Dia bukanlah mengenali fantastik ni dengan keadaan dia nak terus jadi seorang yang macam mana korang tengok tu, live di IG, live di Facebook, live sekarang dia ada channel YouTube dia sendiri. Kita nampak ramai je ada channel YouTube, akaun IG, ada TikTok segala. But apakah konten yang diorang share? Dan berapakah usia mereka? Dalam usia 10 tahun nak share perkara yang ilmiah, berapa orang je? Nak share tentang toys, main toys, share tentang apa dia punya aktiviti tu, apa-apa. Itu siapa-siapa pun boleh buat. Tetapi share perkara ilmiah sampai buat grup study, dia yang mengajar, dia yang sharing. Ini saya teringat pasal Prof Mohaya. Prof Mohaya dia selalu pesan di antara salah seorang idola saya adalah Prof Mohaya ni. Dia kata kalau kita nak menguasai sesuatu ilmu, kita kena banyak share tentang apa yang kita faham. Dan betul lah, selama saya bila kembali dari Mesir ke Malaysia bila saya kembali ke untuk bekerja saya terus diminta mengajar orang dewasa. Saya balik ke Malaysia bukan untuk mengajar orang dewasa, sebenarnya saya nak mengajar sekolah tahfiz lah sebab saya bidang tahfiz. Tetapi didatangi oleh minggu pertama saya balik Malaysia tu, didatangi oleh kumpulan makcik-makcik yang ada bertongkat, ada yang sakit lutut, ada yang macam-macam lah, yang dah pencen segala. Macam mana saya nak orang kata mengajar pelajar biasa pun satu hal, nak mengajar orang dewasa lagi yang macam mana ni. Tetapi minggu pertama, tapi bila saya redah juga dalam keadaan saya belajar. Okey. Testing mic 1, 2, 3. Alright. Okay. Thank you tuan-puan yang dah komen. Ada gangguan sikit. So, biasalah tuan-puan malam-malam kan. Kadang ada tempat cuaca yang tak berapa okey. So malam ni kita fokus berkongsi lebih pada tentang keyakinan diri. Adakah ia satu anugerah yang diberikan ataupun dia hanya terhad pada beberapa orang je yang terpilih. Bersama dengan Gujan, tajuk beliau malam ni. So selain daripada beliau sendiri, Gujan tu sendiri dia melalui lah, dan kita sendiri melalui juga proses kita lebih yakin, lebih confident dengan diri kita sendiri, dengan orang sekeliling kita. So Gujan dia terinspirasi dengan pelajar dia sendiri. So bila tengok Ilham ni memang semangat tu lain lah. Puan tadi Gujan bagi tahu kita umur 10 tahun, kita dulu main kan. Tapi Ilham 10 tahun dia dah mula berkongsi macam kita yang pendidik. Ada channel, ada group,
Jadi kita terfikir, adakah sebab Ilham ni memang gifted, memang pandai, memang laki-laki teriyaki, ataupun insan ataupun pelajar macam ni, dia limited. Ada beberapa je dekat Malaysia atau dekat dunia. So tuan-puan, sementara tunggu Gujan, dia nak welcome back. Alhamdulillah. Alright. Gujan orang kata orang nak buat benda baik ni, cabaran dia luar biasa. Begitulah. Contohnya sekarang. Okey, alhamdulillah. Tang mana tadi kita berhenti tadi? Tang pelajar dewasa berbondong-bondong. Serang Gujan. Dia pengalaman ni bila kita lalui pengalaman demi pengalaman tu, semua pengalaman yang Allah rezekikan kepada kita, Allah takkan berikan saja-saja. Walaupun kita unexpected pun. Kita saya ingat saya datang balik Malaysia terus nak mengajar di sekolah tahfiz lah. Pelajar sekolah. Tetapi Allah lorongkan makcik-makcik dewasa. Jadi saya boleh cakap saya tidak ada tauliah, saya tidak ada experience, saya tidak ada. Kita boleh bagi apa-apa jawapan pun. Tetapi oleh kerana mereka kata tak apa ustazah, kita orang tak kisah, kita orang pun nak betulkan bacaan je. Tetapi oleh kerana dalam fikiran saya ketika itu saya mak saya pun ada bagi nasihat apa? Niat untuk berkongsi. Bukan niat untuk mengajar. Kalau niat untuk mengajar, kita akan rasa macam siapa aku nak mengajar orang dewasa. Tapi niat untuk kongsi membuatkan tak apa yang saya tahu saya kongsi. Sebab apa yang saya tahu tu bukan daripada saya, bukan saya punya milik. Semua tu adalah milik Allah. Yang kita nak kedekut sangat, yang kita nak berkira sangat, kita yang limitkan. Ini hanya untuk budak sekolah. Ini tak sesuai untuk orang dewasa. Siapa kita nak kata ilmu Allah itu untuk siapa? Sedangkan setiap ilmu yang Allah sampaikan, Rasulullah pesan apa? Sampaikan walau satu ayat. Rasulullah tak kata sampaikan dekat kanak-kanak je. Sampaikan dekat sikit. Jadi kita kan, jadi saya keep on sharing. Jadi apa saya nampak dekat Ilham ni? Ilham sebagai seorang yang memang redah pengalaman dalam keadaan dia ada jiwa yang sangat besar dalam diri dia. Yang ketika mana saya usia 10 tahun saya tidak ada jiwa tu. Dan dia adalah seorang yang sangat orang kata bernilai lah untuk kita gilap dan itulah antara perkara-perkara yang saya highlight pada malam ini sebenarnya adalah tentang what is the process to be self-confidence is not easy. Dan apa yang kisah inspirasi saya tu saya ada kongsikan berapa career saya. Career pertama saya apa, career kedua saya apa, sampai career ke-8 ke tak silap saya. Sekarang yang saya berhadapan dengan Coach Issa sekarang adalah career yang ke-8. Barulah saya ada self confidence yang di tahap ini. Yang mana akan goyah pun bila-bila masa sahaja. Kita jangan kata hari ni aku yakin sampai ni lah memang diri aku lagu ni. Mai satu masalah macam tadi tu, kita tu dapat kesilapan besar di event yang besar, tu dia hang terdiam tu weh. Alhamdulillah lah. Tapi itulah namanya semua career pengalaman yang Allah rezekikan kepada kita pasti ada pelajaran yang kita boleh ambil, maka laluilah pengalaman ini sebagai satu rahmat dari Allah. Anggap Allah nak kita belajar sesuatu, dan belajar sesuatu tu bukan untuk diri sendiri semata-mata, untuk sampaikan manfaat kepada orang lain, sampaikan manfaat kepada orang lain. Jadi bila kata nak sampaikan manfaat kepada orang lain tu, kita perlu ada keyakinan lah, dan keyakinan itu sebenarnya terhasil daripada Big Y. Terhasil daripada Big Y. Menarik. Tuan-tuan boleh nampak tak? Proses dia tu. So tuan-tuan, Gujan pun kena bagi take time dia. Gujan kalau cerita InsyaAllah rasa macam dah nak sampai syurga dah. So tuan-tuan, tadi Gujan dah highlight proses journey kita ke arah mencapai certain level. Menarik apa yang beliau kongsikan, iaitu pengalaman yang kita lalu ni Allah bukan bagi saya saja, mesti ada pelajaran dia.
Hujan, bila dah lalu proses cabaran ni, bila dah lalu 8 kerjaya, mungkin tak tahulah ada kerjaya ke-9 ataupun ni adalah kerjaya you yang terakhir. Mungkin you nak share juga Gujan sendiri, pelajar Gujan Ilham, tentang unforgettable experience tu. Saya ada lalu satu yang itu memang takkan boleh lupa. Silakan Gujan. Okay, tadi tu yang event besar yang saya lupa untuk memperkenalkan dan orang tu VIP sebenarnya, VIP bukan orang biasa-biasa pula tu. Jadi itu satu. Dan bila saya dah fobia semua, saya hanya orang kata pendengar je, tak nak ke depan, semua bagai. Tetapi confidence saya lebih kepada di hadapan pelajar. Apabila saya memasuki sekolah, saya mengajar sebab saya punya bidang semuanya mengajar lah, walaupun career pelbagai tu cuma di rata-rata je. Tetapi tetap sebagai seorang guru. Bezanya pelajar saya berbeza usia. Okey, berbeza usia. Maka bila saya mengajar pelajar ni, saya meletakkan diri saya bukan sebagai seorang yang menyampaikan sesuatu daripada buku, tetapi menyampaikan amanah dari hati. Menyampaikan amanah ilmu Allah dari hati. Sebab itulah pentas akhirat, pentas dunia tu, kita berdiri di hadapan pelajar kelas ke, di hadapan skrin ke. Itu adalah pentas yang mana Allah sentiasa saksikan dan Allah sedang menanti adakah itu menjadi saham akhirat kita. Benarkah ia menjadi saham akhirat kita? Kalau kita buat betul kerana Allah, kalau kita betul lah buat lillahi ta'ala, kalau betul lah kita buat tu memang untuk bekalan kita ke akhirat, maka itulah pentasnya. Nak bagi apa? Nak bagi sebanyaknya? Nak bagi sikit ke? Sebab perkara ni adalah satu orang kata masalah biasa. Masalah biasa contoh. Kalau contoh bila saya sebagai guru sekolah menjadi satu keperingatan biasa. Kita jangan mengajar kerana gaji. Jangan mengajar kerana gaji. Sebab kalaulah kita buatlah kerja apa-apa kerja pun, kalau kita buat kerana gaji semata-mata, kalau kita buat kerana dompet semata-mata, dompet tu takkan bawa kita ke akhirat. Tetapi kalau kita menyampaikan ilmu, kita menyampaikan sesuatu tu, tak kiralah gaji berapa pun bayaran, bukan kerana dompet semata-mata. Perkara yang kita lakukan walaupun nampak kecil di mata manusia, dikecam manusia sekalipun, ia adalah mata wang yang menjadi mata wang untuk kita di akhirat nanti. Jadi biarlah orang nilaikan kepada guru-guru. Saya faham sekarang ni kecaman terlalu banyak terhadap guru-guru. Walaupun saya sekarang bukan berprofession sebagai guru, tetapi saya tetap orang kata cubit peha kanan, peha kiri terasa. Rasa saya peha kiri, saya tetap peha kanan tersebut. Merasakan apa yang lalui. Sebab katanya goyang kaki duduk depan skrin tu. Sebenarnya bila mengajar depan skrin tu, dia punya effort, dia punya persediaan untuk berhadapan depan skrin tu lebih berganda berbanding mengajar offline. Mengajar offline kita boleh bergerak, pelajar boleh bergerak, pelajar boleh buat PAK21 dengan pelbagai pelbagaian. Tetapi how to develop student punya minat, student punya suka, student punya perhatian, fokus, it's not easy. Dan perkara tu perlu dilatih. Jadi bila dah latih tu kena lalui lah. Jadi itulah bila namanya depan skrin, kita jangan anggap masa depan skrin tu semata-mata 1 jam. Tetapi the effort is more than yang biasanya kita buat kalau offline class. Itulah. Jadi itulah yang antara bila kita berkongsi ilmu, berada di hadapan pelajar, itu sebenarnya pentas untuk kita nak sediakan bekalan untuk akhirat. Wallahualam. Guru goyang kaki pun mengajar tengah mengajar ni goyang kaki je kan. So goyang kaki pun kita kena ready nak cakap apa, nak ajar apa, nak entertain
anak-anak didik dekat luar sana, okey ke tu, dah makan ke tu, cikgu belum makan pun tak ada, anak murid tanya. So biasalah tuan-puan, kita sebagai pendidik ni antara cabaran yang kita lalui. So malam ni kita berkongsi tentang self-confident, gifted atau limited bersama dengan Hujan, Ustazah Nurul Izzah Fatim. So beliau merupakan salah seorang pendidik fantastik, fantastik untuk mengaji. Seronok tau kan kalau berada dalam kelas beliau. Ada pelajar baru lah. So kalau saya duduk kelas Hujan ni, saya rasa macam seronok gila. Kemudian kita dah sampai hari ni lah kita dikejutkan kes pandemik COVID-19 agak tinggi, especially kita Selangor mendahului. So Hujan, kalau dari malam ni kalau nak cakap tentang virus ni, keyakinan ni pun dia ada punya virus yang tersendiri. So Hujan, walaupun you dah lalu this kind of challenge, orang cakap ni kita tersilap ni, apa yang menjadikan you terus keep on going? Susah pun you tetap buat kerana virus confident gitu. Silakan. Okey, apa-apa perkara ada kekangan, apa-apa pengalaman ada orang kata benda hitam, pengalaman hitam, apa-apa cita-cita kita pasti ada orang kata halangan. Begitu juga bila kita membina keyakinan diri, pasti ada virusnya. Apa virus? Virus tu bukan bakteria biasa. Bukan kata kekangan biasa-biasa, tetapi virus ini adalah perkaranya bukan perkara yang kita boleh nampak di mata. Tetapi ia adalah penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit hati antaranya ialah apa? Riak, antaranya apa? Sum'ah, antara apa? Takbur, atau apa? Takjub. Apa dia semua tu? Semua tu adalah penyakit hati yang tak nampak di mata. Tak nampak pun mata. Tetapi macam mana kita nak kenal pasti perkara itu telah hinggap di hati kita? Sebab tak nampak kan? Bila tak nampak, of course lah kita kena, orang kata, selalu bermuhasabah. Muhasabah pula tak boleh nak, orang kata, sendiri fikir, sendiri sangka, sendiri menyangka je. Semua itu perlukan kepada pulangkan segalanya kepada Allah. Serahkan kepada Allah dan dalam keadaan kedekatan hati kepada Allah. Sebab apa yang kita nak share kepada orang? Mulut kita, lidah kita pun Allah yang punya. Ilmu yang Allah bagi kepada kita pun Allah yang punya. Kita ni hanyalah seseorang yang pinjaman kita. Sampaikan apa yang kita tahu dengan amanah, dengan jujur. Apa yang kita tak tahu, cakap tak tahu. Apa yang kita tahu, beritahu. Apa yang kita tahu, beritahu, share. Jadi bila namanya bukan kita ni, tidak ada siapa pun, memang bukan hak kita pun, semuanya Allah punya. Jadi buat apalah kita nak riak? Apalah kita nak buat kerana manusia pun? Kita nak buat kerana glamour, nak buat kerana nak tunjuk hebat, contoh nak tunjukkan kepada orang lain, aku lebih pada orang lain. Takjub kan? Suka bila nama kita disebut orang tu semua. Jadi semua perkara penyakit-penyakit hati tu perlu kena, kalau ikutkanlah, takutlah nak sharing-sharing, takut riak. Takutlah sharing-sharing, takutlah nanti lupa diri. Share lah, tapi janganlah riak. Kongsilah, takjub, apa masalah? Itu masalah peribadi. Kalau kita nampak penyakit virus semua ni, kerana virus tu lah aku tak nak sharing, kerana gini-ginilah. Habis, siapakah yang nak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kenal Islam, kita kenal Al-Quran, kita kenal iman pun melalui penyampaian daripada orang. Kalau orang lain semua tak nak sharing lah, takut riak, takut takjub, takut semua sebagainya. Macam mana kita boleh kenal Islam? Jadi share start mana kita tahu walaupun ada virus-virus tersebut. Kena, orang kata, carilah keikhlasan dalam keterpaksaan. Bila Allah berikan kita ilmu, kita kena cuba untuk sampaikan kepada orang lain. Jadi amanah dah. Sebab dah tahu. Okey. Jadi itu antara salah satu virus. Antara virus lain adalah apa?
apa pengalaman lah fobia. Yang apa-apa kesilapan yang pernah kita lalui. Apa lagi? Iaitu antara apa perkara lain adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, self talk kita. Self talk kita apa? Kita yang ukur kita yang ukur kita punya keyakinan. Kita rasa orang tu boleh lah sebab dia gitu gini. Boleh lah sebab dia tu kan coach. Orang tu boleh lah sebab dia tu kan diajar oleh CMN. Orang tu boleh lah. Ada contoh. Jadi sebenarnya dari mana pun kita diajar, dari mana pengalaman kita. Mana kata yelah pengalaman kita tu dapat dari mana, macam mana pun. Siapa pun kita. Sebenarnya kalau kita kita tahu kita nak berkongsi tu untuk apa, jelas keyakinan kita tu kita berkongsi tu untuk apa? Untuk Allah, bukan untuk manusia. Kita akan lakukan walaupun apa pun kekangan. Ni macam tadi tu tiba-tibanya laptop saya habis bateri. Mula-mula tadi internet, mata bateri pula habis. Nak kata saya boleh nak coach. Saya punya bateri habis lah. Takutlah, malulah tadi tu terputus. Tak ada apa sebenarnya. Sebab saya yakin apa yang saya nak cakap pasal malam ni. Tak ada dalam pelajaran pun. Pergilah mana sekolah, tak ada pun self confidence dalam buku. Tak penting pun. Kacang tak apa boleh cakap pasal benda ni. Contoh. Tetapi saya rasa perkara ini yang membuatkan kemaksiatan ataupun benda lama apa orang kata bermaharajalela di kita punya media sosial, yang siapa nak berkongsi kan ni duk kepung diri. Aku takut nak riak lah. Aku takut nak bila kita terlalu kita tak self confidence tu, kita tak lawan, apa berlaku? Yang confidence tu hinggap kepada orang-orang yang confident untuk buat benda-benda tak sepatutnya. Kita kena lawan benda tu. Saya tabik kepada orang yang masuk channel TikTok mampu nak sampaikan perkara-perkara ilmiah. Sebab saya tidak masa tu biasalah kan. Saya belum lagi mencuba. Tapi saya tidak menghalang siapa-siapa yang nak masuk TikTok tu, saya tidak menghalang, tetapi dalam keadaan niat tu apa? Nak konten tu. Senjata siap-siap. Jangan pergi masuk TikTok tu baru nak asah senjata, tak. Sebelum nak mempelajari sesuatu, tetapkan dalam hati kenapa aku nak gunakan this kind of apps untuk nak menyampaikan. Kena ada kebutuhan, kata ada target dah. Aku nak buat apa? Betul. Jadi macam kita, dulu kita belajar offline, tak ada pun, tak pernah kenal Zoom. Saya sendiri pun kenal Zoom bulan 3. Itu pun dipaksa oleh coach. Itulah virusnya, antara virus lain adalah apa? Kalau kita confident, tapi confident kita untuk sharing benda yang manfaat. Apa salahnya kan? Yalah. Kalau kita confident buat benda yang tak elok tu, sebenarnya disokong oleh makhluk bernama setan. Alright. So thank you very much Teacher Z ada. Assalamualaikum Gujan dan Coach Isa. Waalaikumsalam Teacher Z. Welcome. Kak As, Puan As pun ada juga. Assalamualaikum Gujan dan Coach Isa. Assalamualaikum. Dan saya nampak salah seorang ustazah saya, Ustazah As-Siddiq adalah ustazah saya sebenarnya. Ustazah Afifah yang mengajar Al-Quran Taranum, dan beliau sendiri pernah mewakili peringkat negeri kalau tak silap saya, peringkat untuk Taranum, untuk Al-Quran, Al-Quran punya yang belajar mengaji berlagu tu. Okey, apa ni? Ada tak tips untuk apa tu? Bujan peringkat CMN pun okey juga, Taranum. Bujan ada tips tak untuk orang yang suka buat kerja belakang tabir, menonjolkan diri dia dan berani berhadapan dengan orang ramai? Tips untuk orang yang biasa buat kerja belakang tabir, menunjukkan diri dia
dan berani berhadapan dengan orang lain. Oh, biasanya dia kerja belakang tabir. Macam mana dia nak develop diri dia supaya berkeyakinan di hadapan orang lain. Okey. Okey, soalan tajuk ni sebenarnya memberikan seolah-olah adakah gifted ataupun limited. Self confidence tu gifted atau limited? Betul. Sebenarnya self confidence tu neither gifted nor limited, but it is built by effort. Itu yang cuma jawapannya saya tak nak bagi awal. Sebab apa? Nak cerita dulu bagaimana saya lalui pengalaman the worst lah, apa lagi dan virus-virus yang saya hadapi sendiri. Saya sendiri hadapi. Apa yang saya cakap tadi sebab saya hadapi. Saya bukannya sharing benda yang orang lain lalui. Buat apa? Kan? Apa penyakit hati, apa lagi tadi fobia sebab pernah pengalaman yang yang pengalaman tadi tu pernah berlaku kesilapan besar di khalayak ramai. Apa lagi tadi tu antara virus lain adalah apa? Saya tengok orang lain okey lah pula share tentang benda-benda yang lama-lama. Tak nampak riak pun. Okey je, kenapa? Contoh dia jual barang ke, saya pun tengok skill orang jual barang. Rumah dia bersepah. Barang-barang dia bergantung kata-kata. Tapi yakin je ni kerja. Yakinnya, ya Allah. Dia pakai baju pun yang tak cantik, tapi kemain dia nak jual baju yang cantik macam, siapa nak beli sendiri baju cantik tu kan? Kalau ikutkan lah kita nak menilai orang. Tapi cara dia cakap tu very confident sampai macam, wow. Jadi macam, aku ni ada je ilmu yang walaupun sedikit, alah segan lah. Alah saya ngajar ngaji je. Kita kadang-kadang ni saya nak pesan dekat orang yang belajar agama ni. Kita kadang-kadang sebab apa tahu? Saya tahulah kenapa kita rasa self confidence tu yang rendah. Sebab apa? Zaman saya, saya belajar agama dalam keadaan satu zaman yang belajar agama tu adalah pilihan terakhir. Belajar agama tu adalah pilihan terakhir. Jadi perkara itu menjadi satu pembawaan sampai mungkinlah sampai sekarang lah. Macam bidang apa ya? Bidang contohlah bidang tahfiz. Macam dulu zaman saya dulu siapa yang ambil tahfiz adalah orang yang left yang dah apa bidang akademik kau tak dapat, ni pun datang, ambil tahfiz lah. Sekurang-kurangnya manusia. Perkara tu menjadi satu yang alamak, kalau aku okey akademik apa salahnya kalau aku ambil tahfiz pun. Sampai ke tahap itulah kan. Tapi alhamdulillah zaman sekarang berubah. Nak masuk sekolah tahfiz tu dia punya interview, exam dia. Bukan mudah. Dan insya-Allah pada hari Sabtu ini juga saya dijemput oleh satu pihak untuk kongsikan cara untuk nak cara untuk persediaan sebelum menghadapi apa orang kata interview ke sekolah tahfiz tu. Sebab saya pernah jadi panel, saya sendiri pernah menjadi panel kepada sekolah yang orang kata berkelayakan yang tinggi lah, kena straight A tu mumtaz ini apa sekian. Jadi menggunakan pengalaman itu saya nak bongkarkan apakah key untuk nak lulus dalam nak masuk sekolah tahfiz sekian-sekian ni. Jadi insya-Allah tu Sabtu ni. Jadi nak katanya lupa. Tiba-tiba saya nampak mak saya. Orang yang belajar agama ni, kembali balik yang belajar agama ni, oleh kerana pembawaan zaman saya dulu, zaman 80 lahir 80-an ni, kami dibesarkan dalam keadaan orang belajar agama ni pilihan terakhir lah. Contoh kononnya sebenarnya itu adalah mitos semata-mata. Sebab nak belajar agama ni susah. Sebab contoh JPA biasanya akan bagi bantuan kan pada pelajaran akademik sahaja. Yang bidang-bidang agama ni kena sendiri, zakat ke apa ni lah. Jadi itu dari segi kewangan, dari segi apa lagi?
belajar dalam bahasa Arab, dan ketika mana zaman itu 90-an kuranglah dari segi pendidikan tinggi dalam bahasa Arab di dalam negara ketika itu. Jadi kena belajar luar negara, yang mana luar negara bahasanya namanya bahasa Arab tapi bahasa Arabnya Ami. Dalam buku untuk belajar ada hafailah kaifah haluki. Assalamualaikum kaifah haluki. Kat sana tak petik pun kaifah haluki. Izahik tu benda nama dia. Dalam buku tu lain. Yang cakap lain. Ya Allah. Cabarannya sangat besar. Jadi bukan calang-calang orang nak belajar agama ni. Jadi oleh kerana kita dah balik ke Malaysia, alhamdulillah orang-orang yang meredah zaman ni, yang orang duk kata macam-macam ni, sekarang ni alhamdulillah banyak universiti-universiti yang ada bidang agama. Alhamdulillah dalam keadaan yang profesional. Alhamdulillah. Jadi apa? Tahfiz pun sekarang sekolah tahfiz ada akademik dah. Tahfiz dan akademik. Jadi tahfiz dan turaf, sampai turaf pun sekarang ni nampak benda yang sangat penting. Jadi jangan rasa diri rendah. Jangan rendah. Jangan rasa rendah diri hanya kerana kita belajar agama, mengajar mengaji. Kerana belajar mengajar mengaji tu adalah apa? Rasulullah kata apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Apa dia? Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, walaupun alif bata, walaupun ikra, walaupun qiraati, walaupun apalah kaedah apa pun. Tetapi kalau belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, ia pernah disebut oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia. Jangan pula rasa yang belajar agama ni Izan ni layak confirm, tak, bukan. Nak katanya jadilah orang yang disebut oleh Rasulullah. Kita berebut-rebut nak jadi orang yang pernah disebut oleh Rasulullah. Tak kiralah Coach Isa belajar apa, bahasa Inggeris ke apa. Pastinya pernah belajar mengaji. Katanya dia sengaja mengaji dengan wife, alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya bertadarus, saling bertadarus. Bukan kita ni tadarus Ramadan. Tak, tadarus tu berlaku bukan di luar, bukan semata-mata Ramadan. Asalkan kita saling belajar, saling mendengar, itu pada tadarus dah. Jadi alhamdulillah lah. Mengamalkan bertadarus dengan ahli keluarga, itu pun saling belajar dan mengajar. Saya ni rasanya macam pernah join kelas Izan ni, kata sini kena dengar. Dah menyampaikan sesuatu. Kan? Jadi kurang-kurangnya kita memberikan teguran, menyampaikan sesuatu pun dah menjadikan salah satu penyampaian ilmu. Alhamdulillah. Nak tanya apa tu? Ada dua orang, iaitu daripada Teacher Syirah. Seronoknya tengok semangat dan keyakinan Gujan. The way she convey the message is so superb. Betul tuan-puan? Saya kena share Gujan, you awal-awal Gujan tak macam gini, betul tak Gujan? Gujan nak live, Gujan segan-segan, tak tahulah nak cakap apa, saya segan lah. Gujan dia duduk, dia ambil masa. Tapi sekarang boleh nampak superb Gujan. Keyakinan dia, confident, satu-satu, siap boleh tembak ni. Siapa tu kata guru ngaji tak bagus? Meh. So daripada Cikgu Fidah. Assalamualaikum Gujan. Waalaikumsalam. Soalan saya, macam mana nak kekalkan keyakinan diri bila mana berada di tempat baru ataupun situasi baru? So Gujan mengalami juga perubahan tempat kerja dan sebagainya. Mungkin boleh share pengalaman Gujan, silakan. Masya Allah, soalannya kena sangat dengan saya, dan coach saya sendiri menjadi saksi kepada saya punya turun naik confidence saya. Sebab waktu saya mengenali CMN adalah ketika mana saya berbumbungkan sekolah. Bila duk live dengan CMN semua, yalah Coach Isa sampai tulis besar-besar ni. Saya di hadapan kamera, coach tulis besar-besar ni. Apa next? Apa dah 10 minit ni? 5 minit dah. Sampai ke tahap itu tim CMN berada di sebalik keyakinan saya tu. Dulu tak confident, tengok kamera pun tak nak. Sampailah tahap live kali ketiga kot, barulah saya pandang kamera. Betapa it's not easy. Dan bagaimana nak keyakinan berada di tempat yang baru. Okay.
pun saya alami perkara itu. Dan satu tahap Allah lorongkan saya bukan lagi berbumbungkan sekolah, iaitu kerjaya lain lah. Apa yang berlaku sebab saya perkara itu adalah unexpected. Nak kalau kita tak jangkakan ia akan berlaku. Bukan saya dibuang sekolah, cakap tu macam dibuang sekolah. Dia tukar kerja tuan-tuan, jangan salah faham. Diajak bekerja di tempat lain, iaitu lebih fokuskan kepada di masjid kan. Kerjaya di masjid itu bahagian pentadbiran, pengimarahan. Tidak berhadapan dengan pelajar remaja ataupun kanak-kanak, hanya berhadapan dengan sahabat-sahabat saya kiri kanan depan belakang adalah imam, bilal, kerani, accountant, pejabat. Nak sekarang ni PKP. Tak jumpa jemaah. Jemaah tak boleh masuk masjid. Apa dengan apa? Kapet masjid, lampu tangga, orang kerja pejabat tu je lah. Jadi benda tu sangat berbeza. Dulu 7:30 pagi dah berhadapan dengan pelajar. Kalau tak yang offline dulu, tapi di screen tasmid dia orang 7:30 sampai 9:30, kadang-kadang lebih. Tetapi dalam masa yang singkat tiba-tiba bukan waktu masa pekerja pun lain. 7:30 lagi, 8:30 baru masuk office. Bukan berjumpa dengan pelajar lagi, tapi berjumpa dengan dokumen, dengan target harian kita. Ya Allah, Ya Rabbi, mengambil masa beberapa ketika lah untuk nak membiasakan. Ketika itu masa tu ini tips yang saya nak bagikan ni bukan saya kata this is the best, tapi ini apa yang saya lakukan. Ceritakan kepada positive circle. Ceritakan kepada positive circle, walaupun positive circle kita tu kenal kita ni orang yang macam mana. Alah Kak Izzah, takkan itu pun tak boleh nak lalui. Benda kecil je kot, contoh. Tapi saya mengakui bagi tahu dekat grup saya, sebenarnya saya berada dalam saya down sekarang sebab tempat baru, rumah baru, housemate baru, keluarga jauh, apa lagi kalau nak senaraikan tu banyak perubahan. Tetapi apa yang perlu dilakukan ialah ketika itu banyakkan mengadu kepada Allah. Banyakkan mengadu kepada Allah. Maksudnya apa? Dalam keadaan kita nak laksanakan rukun iman yang ke-6. Rukun iman ke-6 apa dia? Percaya kepada qada dan qadar. Percaya kepada qada dan qadar adalah perkara yang sangat mencabar sebenarnya. Kita tak expect pun kita punya hidup akhirnya kerjaya kita sebegini. Akhirnya sebegini. Dan ketika mana interview pun saya tak mengharapkan saya dapat pun. Saya interview pun main-main dalam keadaan janganlah dapat. Tapi jadinya dia dapat. Jadi di luar kita punya jangkaan kan. Apa yang berlaku ialah ya Allah, kena juga datang. Pula tu ialah dalam perubahan semua tu banyakkan kalau kita bertanyakan diri sendiri, kita akan sesat dengan jawapan kita sendiri sebab semua jawapan yang membuatkan kita makin jatuh. Tapi bertanya kepada Allah, Allah aku sukakan sekian kerana sekian. Tetapi bila kita banyak bersujud kepada Allah, banyak meluahkan kepada Allah, walaupun jawapannya tak dapat dalam masa seminggu, jawapannya tak dapat dalam masa sebulan, jawapannya kadang-kadang nampak worse lagi. Sampaikan satu tahap, saya baru kerja 2 minggu kat situ, saya jatuh tangga dalam keadaan yang sangat teruk. Sampai saya perlu bertongkat, saya perlu kursi roda, saya perlu MC dalam masa yang lama. Sedangkan saya baru bekerja, MC pula lama. Apa reputasi dia? Kau nak kerja ke tidak? Kau nak jatuh semangat segalanya. Sampai saya tengok Allah, macam ini ke kau nak tunjukkan ke aku ni? Kau letakkan aku di satu tempat yang bagus, tetapi aku terpaksa melahirkan diri aku yang tak bagus. Jatuh tangga, tak boleh jumpa jemaah, office pun tak boleh pergi. Kau nak apalah fungsi kau? Kau nak bayar gaji kat kau yang macam ni ke? Sampai itu saya cakap, ini petanda aku sebenarnya buat kesilapan, aku kena patah balik kerja. Sampai ke tahap itu. Sedangkan istikharah, hati aku ikut je mak ayah, redha mak ayah, restu mak ayah lebih sukakan saya sekian. Ikut je. Bila keberkatan ibu bapa ni tak ada siapa boleh sangkal. Akhirnya dari
semasa ke semasa. Alhamdulillah akhirnya kalau kita ikut logik kita, aku jatuh tangga ni bawa sial tempat ni contoh. Ini bawa sial aku tak boleh kerja kat sini ni, sial tempat ni, contoh. Tetapi apa dia? Saya memikirkan mak ayah saya antara orang yang banyak bagi semangat. Tak apa, rehat dulu. Coach datang ke rumah, berbondong-bondong. Saya ingat lagi. Hikmah. Saya dapat pergi rumah Gujan tuan-puan. Apa yang berlaku pada Gujan, saya dapat pergi rumah Gujan, dapat jumpa mak ayah dia. Mak ayah dia pula, alamak, oh ini Isa yang berlakon tu alamak. Macam mana nak jawab ni? Betul. Memang ada di tempat baru ni memang memerlukan kepada jangan tanya diri sendiri semata-mata, tetapi tanya Allah. Serah pada Allah. Kalau memang kita dah usahakan untuk sekian-sekian tapi dapat yang B, kita usahakan dapat A, dapat B juga. Terimalah dengan keadaan, sangka baik dengan Allah. Walaupun tak nampak keputusan baik itu pada hari ini, insya-Allah Allah pasti menunjukkan sinarnya hari demi hari. Dan Allah punya rezeki, Allah punya rahmat, Allah punya jawapan bukan dalam keadaan berbalut yang indah-indah. Apa yang kata saya cerita tadi. Jangan dengan sakit pergi pejabat akhirnya dalam keadaan bertongkat. Malu. Kan dengan aku kawan lah. Yelah kawan sekerja. Sebab saya kerja saya seorang je perempuan. Yang lain tu semuanya orang office adalah lelaki. Bekerja kat masjid kan. Masjid jadi macam Maryam. Jadinya apa? Nak bercakap, nak meluahkan dekat orang pun tak biasa. Jadi duduklah diam, banyak baca Quran, baca terjemahan, baca buku-buku. Banyak bila datang kerja tu hati tu terus takutnya duha. Dalam keadaan saya sembahyang duduk. Duha tu berbanyak rakaat. Bukan saya nak siarkan dan saya tidak nak katanya bila hati kita tu dah mulalah nak down bagai baca Quran. Down bagai solat. Dah mula bergolak-golak, cuba distract, baca buku ke, cakap dengan someone. Kalau you punya siapa nama tadi, ada someone bercakap, menjalinkan hubungan yang baik, jalinkan hubungan yang baik. Jangan tunjukkan diri kena now macam saya ni. Kalau cakap tu suara kuat now. Tetapi awal kecil orang terkejut dah pula Ustazah Hizan ni, pesepa dia ni. Cakap kan nak menjerit. Kita bertenang dulu, baik dengan orang semua, okey. InsyaAllah lepas tu banyak bertanya pada Allah, dekatkan hati kepada Allah. Alhamdulillah dari semasa ke semasa Allah tunjukkan sinarnya. Rupanya Allah nak lorongkan kepada saya satu pekerjaan yang mana lebih sesuai dengan potensi saya. Yang saya sendiri tak nampak potensi ini. Jadi saya pun masih lagi berada di bawah guru yang bernama pengalaman, dan saya sendiri masih lagi belajar kepada pengalaman. Bila tamatnya, bila convocationnya, apabila Allah pakaikan saya dengan jubah convocation yang penuh kain kafan, insya-Allah teruskan belajar selagi mana bergelar hayat, ada hayat selagi mana belum bergelar mayat. Belajarlah insya-Allah. Alhamdulillah, thank you tuan-tuan. Harap menjawab soalan Cikgu Fida, Teacher Syira ada, Wan As. So daripada Dr. Usniza pun ada. Assalamualaikum Coach Muhammad Isa bin Idris dan Ustazah Nurul Izzah Fazim. Waalaikumsalam. Apa khabar doktor? Sihat ke tu? Daripada Teacher Syira, Ustazah Gujan, hatiku dijentik sampai betul dalam diri. Ni Ustazah, terima kasih. Kita sama-sama Ustazah, kita berkongsi dengan pengalaman kita kongsi dengan orang lain. So orang lain tak membuat kesilapan yang kita buat. So jadi kita dapat improve diri kita dengan lebih baik, dengan lebih efisien. Dr. Fadila Johan pun ada. Thank you very much tuan-tuan. Self-confident, gifted atau limited, Gujan dah kupas panjang lebar. Mungkin sebagai penutup Gujan, bila cakap tentang Big Y ni, kadang kita tak letak kadang kalau nak cakap Allah tu kita punya Big Y utama, kadang nampak macam klise tau Gujan. Tapi sebenarnya kalau kita letak duit, pangkat, benda ni kita akan tinggalkan satu hari nanti. So mungkin Gujan nak share sikit.
Big Y Bujan yang menjadikan you tetap kuat sebagai penutup? Saya sebenarnya kenal Big Y itu bila? Dalam PET. Saya sebelum ni memanglah bila belajar apa matlamat lillahi ta'ala apa kerana Allah Ta'ala, tapi kerana Allah Ta'ala macam coach cakap tu lah klise. Apa-apa memanglah kerana Allah Ta'ala. Adakah kita mengaku? Kita ni biasanya takkan mengaku aku buat kerana manusia. Kita jarang. Tapi sebenarnya watak kita kerana manusia, kerana dunia. Tapi nama bagi kemain dah cakap aku buat kerana Allah. Okay. Jadi bila saya orang kata apa dikoreksi oleh bengkel-bengkel yang saya belajar lah apa dia, kita jangan rasa kita dah cukup, aku ni guru tak payahlah, cukuplah bengkel-bengkel yang sekolah bagi ke kita, aku dah banyak dah benda belajar, cukup lah, tak naklah yang pergi yang kat luar ni. Sebenarnya apa yang bila saya masuk satu bengkel nama BET, apa nama penuhnya? Beyond Expectation. Kita. Masa itulah saya kenal apa Big Y. Aku mesti tak tahu tak jawab. Rupanya Big Y kita kadang-kadang kita kena paksa diri kita untuk letakkan itu Big Y kita. Dan kadang-kadang bukan paksa. Kita kena jujur dengan diri sendiri. Bila kita jujur dengan diri sendiri, baru kita boleh betulkan. Contohlah, selama ni aku mengajar kerana duit. Contoh. Saya ambil kelas ni sebab harga kelas ni RM50. Kelas ni saya tak nak ambil lah sebab harga dia sejam dia cakap dia nak RM30 je. Tak nak contoh. Ni nak bayar yuran pengajian, aku nak itu ini. Oleh kerana desakan hidup ni aku tak masa aku limited 24 jam je. Tolak ni aku nak ambil yang nak bayar aku mahal je aku ambil. Contoh Ini realiti ni. Dan perkara ni memang berlaku dalam kehidupan kita. Apa berlaku? Kita kena jujur terhadap diri sendiri. Oh, memang aku buat macam ni ya. Dalam satu ketika bila kita muhasabah balik diri kita. Kita kejar yuran ini sekian-sekian untuk lunaskan kita punya keperluan hidup, kita penat. Tetapi kalau kita buat memang berapa pembayarannya sampai satu tahap, saya pernah ajar diri saya, berapa pun orang bagi kepada saya dalam sampul, saya tak nak tengok sampul siapa. Saya masuk dalam beg, satu minggu tu baru saya selongkar buka, ya Allah, siapa ni bagi duit banyak ni. Saya tak, sebab saya banyak mengajar yang personal yang jenis bayar terus macam tu kan. Saya takut saya tercalar, saya punya, orang ni bayar ni lah, saya nak pergi mengajar dia lah lebih daripada orang ni. Jadi itu membuatkan saya satu tahap, oleh kerana saya tahu saya ni jenis cepat naik tanduk. Jadi saya kena hati terhadap saya punya hati. Jadi satu tahap saya ajar diri saya, tak kira lah orang tu ngajak apa, nak bayar berapa pun terima. Kerana orang yang meminta kita untuk mengajar dia, bukan kerana dia datang, kerana Allah yang hantar. Allah yang gerakkan hati dia untuk menghubungi kita. Guru mengaji dalam Malaysia berlambak kot beribu, berjuta. Betul. Tapi kenapa Allah hantar dia kepada kita? Kau ni siapa? Tak kenal dia pun tak kenal kita. Dia diperkenalkan oleh sekian. Okey, kita boleh je kata tolak ke kita dah penuh ke apa, tapi kita cuba ajar. Bila ajar, ya Allah, rupa-rupanya yang kita kata desakan hidup kita sekian ni, walaupun yuran tu belum habis belajar lagi, belum habis bayar lagi. Tiba-tiba COVID pula. Jadi apa maksudnya apa? Bolehlah bayar kemudian pun tak apa. Dia ada apa? Dia Allah hadirkan bersama keberkatan tu. Kita dapat banyak mana pun, kita rasa cukup. Kita dapat banyak mana pun, kita rasa benda tu bukan hak kita. Banyak mana orang nak bayar kepada kita, kita tak rasa itu hak kita. Sikit mana pun orang bayar kepada kita, kita tak rasa itu adalah tak patut. Kita rasa memang itu adalah untuk kita dan kita rasa memang itu mencukupi apa yang kita lakukan. Jadi kita takkan, orang tu bayar banyak, kita terima. Orang yang bayar sikit, kita abaikan. Jadi singkaplah surah Abasa bagaimana Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melayan para pemimpin yang mendatangi beliau, mendatangi Rasulullah dengan harapan Rasulullah berharap mereka jinakkan kepada Islam. Sedangkan
Abdullah Abdullah ni apa nama dia, yang seorang buta ni kan, datang bertemu Rasulullah nak dengar wahyu Allah, nak dengar kalam Allah, sebab dia tak nampak kan, di mana dia datang nampak pemai ke apa, dia tak nampak. Tapi memang dia selalu mendatangi Rasulullah. Hari tu mendatangi Rasulullah, Rasulullah tak layan dia, Rasulullah layan pemimpin-pemimpin lain ni dengan harapan yang baik. Rasulullah bukanlah saja abaikan Abdullah tu sebab berlagak ke, tak. Rasulullah seorang yang mulia, tetapi tetap Allah tegur Rasulullah, kita ni siapa? Kita ni siapa? Jadi siapa yang datang kepada kita nak memohon, memberikan tunjuk ajar, terimalah dengan hati terbuka, berapa pun dia nak bayar, berundinglah dengan baik, macam mana pun. Kita ada contoh, kalau tak berani nak letakkan dia dalam kita punya personal, bagi tahulah saya ada kerja dengan satu company ni, boleh join dengan dia, jadi segan nak letak harga. Ni contoh cara. Biasanya praktikal saya kerja bawah company bayar saya sejam dia sekian-sekian. Jadi secara profesional, jangan kita nak yalah menolak sementah-mentahnya, berundinglah dengan baik. Itulah. Cubalah beri yang terbaik. Thank you. Terima kasih Gujan, kata Cikgu Fida. Cikgu Nabila Adha Hassan pun ada, Bunda Munawirah pun ada. Thank you very much tuan-puan. Kita pun dah sampai ke penghujung. Betul lah Mak kata Gujan, walaupun kita letak big Y kita tu Allah nampak klise, tapi itu sebenar-benar big Y yang orang kata lagi best. Gujan, nanti kita boleh update pada grand Y Gujan. Nanti kita share. Itu dalam STPM nanti. Alright. So tuan-puan nak dengar lagi banyak sharing antara speaker-speaker fantastik, insyaAllah Gujan salah seorangnya. Gujan, you terpilih lah berkongsi, diberi anugerah istimewa daripada ketika STPM nanti. So apa perasaan? Silakan. Saya tidak pun menjangka dan saya bukan pun mengharapkan saya buat begini begitu untuk nak dapat award ke, dapat jadi speaker, tak pernah pun. Saya tak pernah pun hadir STPM, tiba-tiba hadir terus jadi speaker. Tapi speaker yang jemputan je lah, apa pun tak kira lah. Tapi tetap diberi peluang tu, saya rasa ini bukanlah saya bukan apa orang kata nanti insya-Allah pada hari tersebut saya sharing tu bukan kerana saya nak bagi tahu saya hebat, tetapi saya nak bagi tahu yang nampak tu siapa yang siapakah yang di sebalik saya yang menjadikan anda nampak saya hebat. Saya dibimbing sepenuh saya dibimbing siang malam pagi petang pun. Pernah sesi sampai lebih pada 1 pagi. Pernah sesi jam 5 pagi. Pernah sesi tak bila-bila masa pun katanya ada je. Ada je. Jadinya hujung minggu, tengah minggu, bila-bila masa saja. Jadi tengah malam. Jadi bukanlah katanya kehebatan yang mana yang saya dapat award ke semua tu menzahirkan diri saya, tetapi menzahirkan bukti jasa yang dibuat oleh dicurahkan oleh pembimbing saya, iaitu barisan coach tim CMN. Bukan nak katanya saya tak suka, tidak. Tapi saya nak kena berkata benar. Siapalah saya? Orang takkan kenal saya kalau saya tidak dibimbing untuk menjadi seorang yang self confidence sebegini. Dan saya pun tak merasakan saya self confidence yang bagus, sebab saya pun banyak sangat perkara yang perlu develop. Jadi oleh kerana itu saya nak mengajak anda semua jangan lepaskan peluang untuk STPM akan datang, iaitu 28 dan 29. 27 28 ke? 28 29? Betul. 28 29. Kalaulah rasa kita tak yakin, join je, mendengar je. Dapatkanlah apa-apa yang anda rasa perlu untuk diri sendiri. Kalaupun tak nak sharing untuk orang lain, tak apa. Bantulah diri sendiri, kerana dalam diri kita sendiri semua ada potensi yang Allah rezekikan, Allah kurniakan. Allah panjangkan hayat kita pun ada sebab.
Allah panjangkan hayat kita pun Betul. bukan semata-mata kita sendiri, tetapi untuk manfaatkan diri kita, apa yang kita dapat berikan kepada ummah. Kalau kita mengaku Allah itu Tuhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai kita punya nabi, tonjolkanlah kita sebagai seorang umat Nabi yang benar-benar sayangkan Allah, benar-benar cintakan Rasulullah dengan cara manfaatkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Iaitu apa? Self-confidence bukan gifted, bukan limited, tetapi it is built by effort. Effort itu kita kena usahakan. Kalau kita yang kata taklah ini tak sesuai untuk aku, banking ni baru sesuai. Kita yang limitkan kita punya keperluan, sedangkan semua itu kita perlu. Belajarlah walaupun kita rasa belum saya masuk kelas LBM ke, itu untuk orang pengusaha institution kot. Aku bukan nak jadi kawan ke apa pun. Salah bila dengar mesti ada something untuk diri. Tak nak jadi seorang yang mengusahakan prostitution, jadilah seorang tutor. Jadi takkan ada apa-apa yang tidak bermanfaat, insya-Allah pasti akan ada manfaatnya. Wallahualam. Terima kasih. Thank you very much Bu Jan. Terima kasih juga tuan-puan yang join malam ni. Saya kira perkongsian yang sangat-sangat bermakna, sangat-sangat memberi kesan. Sebab tu kalau teman-teman tuan-puan, saya seronok tau kalau bersama dengan speaker fantastik ni. Sharing orang memang rasa macam memberi kesan. Kesan tu bukan pada hari ni, memberi kesan jangka masa depan. Bu Jan, thank you very much for your sharing, for your time, for your effort berkongsi dengan kami malam ni. So, terima kasih juga kepada Teacher Syira yang join. Bunda, kita ada Cikgu Nabila, Cikgu Fida, Dr. Husniza ada, Dr. Fadilah ada, Cikgu Puan Aziz. So, thank you very much. Coach Muhammad Noor, Coach Amir ada, Puan As, Teacher Z, Ilham pun join juga tadi. Thank you very much yang share, like dan komen. Harap apa yang kita kongsikan, kita dapat sampaikan lagi. Kongsikan, share pada kenalan kawan kita di luar sana. Hujan, harap nanti kita boleh setting untuk live lagi, Hujan, bulan Disember. InsyaAllah. Alright, sama-sama kita doakan yang baik-baik untuk semua. So sekali lagi, thank you very much Hujan. Terima kasih kepada semua warga Twitter Professional Malaysia. Yakin sebelum berjaya, be the legend. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Coach. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.